Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita secara bulanan pada meringkaskan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini atau buku ini telah diterjemahkan dan diringkaskan hadirin dan hadirat oleh seorang ulama yang merupakan pensyarah di Jamiah Al-Malik Saud di Arab Saudi, Ahmad bin Osman Al-Mazyad, Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad, yang telah meringkaskan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam yang dikaryakan oleh Al-Imamul Jalil Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Dan perbahasan kita pada malam ni kita nak sambung sedikit sahaja lagi berkenaan dengan witir, hadirin dan hadirat, atau yang lebih tepatnya kunut witir. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kunutil witri wa du'ai ba'dah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunut witir dan berdoa selepas witir. Itu makna dia. Dan petunjuk Nabi pada kunut witir dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa selepas witir. Doa selepas witir. Dan kita selesai pada kuliah yang lepas, iaitu pada 2 minggu yang lepas, berkenaan dengan lafaz doa kunut yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, iaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربي وتعاليت. Dan kemudian pada malam ni hadirin dan hadirat, kita nak melihat tentang apakah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas witir, iaitu selepas selesai solat witir. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Nasai. Ini semua adalah ashabus sunan, pemilik kitab-kitab sunan yang masyhur itu, iaitu Al-Imam Abu Dawud As-Sajastani, Al-Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Surah At-Tirmizi, dan Al-Imam Nasai rahimahullah. Abu Dawud ada Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi ada Jami' At-Tirmizi, dan juga An-Nasai ada Sunan An-Nasai, hadirin dan hadirat. Dan ketiga-tiga ulama besar dalam bidang hadis ini, mereka meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Yang mana kita tahu Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya bernama Abu Talib ataupun Abdul Manaf ibnu Abdul Muttalib. Abu Talib tu nama dia Abdul Manaf, hadirin dan hadirat, bin Abdul Muttalib. Dan Ali adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Sayyidina Ali adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau berkahwin dengan anak perempuan Nabi yang namanya Fatimah
binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Beliau menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada penghujung witir baginda. Dan dahulu kita pernah ulas dan kita pernah kupas bahawasanya penghujung witir ni atau penghujung salat ni, dia boleh jadi sebelum salam dan dia boleh jadi selepas salam. Ingat tak perbahasan kita berkenaan dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata, ya Muaz, wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin min an taqul, janganlah kamu meninggalkan pada penghujung setiap salat daripada kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepada kamu, syukur kepada nikmatmu dan bantulah aku untuk elok dalam beribadah kepadamu. Jadi maksud penghujung salat di situ difahami dengan dua terjemahan dan dua tafsiran. Yang pertama, penghujung salat maknanya adalah sebelum salam. Maknanya selepas kita baca selawat Ibrahimiyah sebagai contoh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehinggalah sampai kepada penghujung selawat hadirin dan hadirat, iaitu innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Jadi selepas selesai selawat Ibrahimiyah pada salat kita tu, kita pun dianjurkan, disunatkan membaca beberapa doa. Antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa yang diajar tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian barulah kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi maksud yang kedua, kata para ulama, penghujung salat adalah selepas salam. Jadi kedua-dua maksud ni muktabar. Maknanya kedua-dua ni adalah pandangan yang kuat, keduanya adalah pandangan yang disertakan dengan dalil dan hujahan masing-masing. Jadi kita katakan difahami daripada perkataan penghujung salat ni atau penghujung witir ni, maknanya sama ada sebelum selesai witir, iaitu sebelum dia bagi salam, dan yang keduanya adalah selepas baginda selesai salat witir. Hadirin dan hadirat. Iaitu kata Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrih. Nabi menyatakan pada penghujung witir. Ialah, apa dia penghujung witir? Sebelum salam ke selepas salam? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang ni adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacanya pada penghujung witir, pada penghujung witir. Terjemahan dia, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan redha-Mu daripada murka-Mu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku mohon perlindungan dengan sifat pemaaf-Mu daripada hukuman dan azab-Mu. Wa a'udzu bika minka. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada dirimu sendiri, ya Allah. Allah ni syadidul azab, yang maha keras dan yang maha kuat azab seksaannya. La uhsi sana'an alaik. Tidak mampu aku menghitung pujian kepadamu. Tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Macam mana kita nak hitung pujian? Pujian ni biasanya selepas datangnya nikmat. Betul tak? Kita puji Allah selepas kita mendapat nikmat. Tapi soalannya, kita mampu tak hitung nikmat kita kepada nikmat Allah kepada kita? Tak mampu. Jadi kalau kita tak mampu nak hitung nikmat Allah kepada kita, macam mana kita boleh menghitung pujian kita kepada Allah? Tak boleh hitung. Tak tercapai pun. Sebab Allah kata dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah kepada kamu, la tuhsuha, kamu pasti tidak akan dapat menghitungnya. Jadi Nabi pun kata, la uhsi sana'an alaik. Atas faktor itulah, sebahagian besar dari kalangan ulama, mereka cenderung bahawasanya nama Allah sebenarnya tidak terhitung jumlahnya. Asma'ullahil husna tu, jumlahnya tidak terhad kepada 99 sahaja. Bahkan lebih daripada itu. Semua nama yang baik adalah milik Allah. Kenapa saya katakan begitu? Nama Allah dan sifat Allah ni, nama Allah dan sifat Allah ni menggambarkan ciri terpuji pada Allah. Betul tak? Contohnya Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kan sifat terpuji tu.
Al-Wahhab yang maha memberi, Al-Fattah yang maha membuka, dan Al-Ghafur yang maha mengampun, At-Tawwab yang maha memberi taubat. Semua ni kita puji Allah. Maknanya bila kita sebut nama Allah, kita puji Allah. Tapi bila Nabi SAW kata, La uhsi sana'an alaik, aku tak mampu hitung pujian kepadamu, di situ menggambarkan nama Allah pun tidak terhitung. Itu makna dia. Nama Allah pun jumlahnya tidak terhitung. Lebih banyak daripada 99 Asma'ul Husna itu, hadirin dan hadirat. Sebab itu di sini para ulama mengatakan nama Allah tu tidak terhitung. Atas alasan Nabi kata la uhsi sana'an alaik. Aku tak mampu menghitung pujian kepadamu. Bila kita sebut nama Allah, kita memuji Allah. Jadi kalaulah kita ini tidak dapat menghitung pujian kepada Allah, maknanya nama Allah juga tidak terhitung. Itulah kefahaman dia, hadirin dan hadirat. Dan ini disebutkan oleh Alamatul Syekh Abdul Razak Al-Badar Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala. Maknanya Syekh Abdul Razak Al-Badar Hafizahullah, di dalam kitabnya Fiqh Al-Asma'il Husna, dalam kitabnya Fiqhul Asma'i, Fiqhul Asma'il Husna, hadirin dan hadirat, Fiqh Al-Asma'ul Husna. Jadi saya nak balik kepada doa ni, doa yang Nabi baca pada penghujung witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung witir. Kemudian disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, wa fi ihdar riwayat lin-Nasa'i. Dalam salah satu riwayat oleh Al-Imam An-Nasa'i, maknanya Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dengan banyak riwayat. Dan salah satu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, kana yaqulu idza faragha min salatihi wa tabawwa'a madja'ahu. Nabi membaca doa ni apabila baginda selesai salat. Apabila baginda selesai salat. Maknanya pandangan yang pertama menyatakan doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik ini dibaca selepas selesai salat witir. Hadirin dan hadirat. Maknanya katakan tuan-tuan belum buat salat witir untuk malam ni, maknanya balik nanti sampai ke rumah buat salat witir dan lazimkan bacaan doa ni. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Maknanya Nabi membaca doa ini, kata Al-Imam An-Nasa'i, idza faragha min salatih, apabila baginda selesai salat witir. Wa tabawwa'a madja'ah, dan apabila baginda bersiap sedia untuk tidur. Jadi Nabi membaca doa ni. Maknanya selepas salat witir, sebelum Nabi tidur, Nabi baca dulu doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kemudian Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala dhalika fi sujud. Dan telah sabit riwayat yang lain bahawasanya Nabi membaca doa ni ketika sujud. Maknanya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, Nabi baca doa ni selepas salat witir. Dan pandangan yang kedua, Nabi membaca doa ni dalam sujud salat. Dalam sujud salat, hadirin dan hadirat. Bahkan pandangan yang mengatakan Nabi baca doa ni ketika sujud adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya saya dah rasa saya dah banyak kali dah sebut di sini. Bahawasanya suatu malam ketika Rasulullah SAW bermalam di rumah isterinya Aisyah, kemudian Aisyah bangun pada waktu pertengahan malam dan Aisyah mendapati yang Rasulullah SAW tiada di sebelahnya. Jadi Aisyah pun dia mencari. Dan bila dia cari, dan dia pun mendapati, ataupun dia kata dia pegang kepada kaki Nabi SAW. Dan ketika itu baginda sedang sujud. Dan kata Aisyah, ketika baginda sedang sujud itu, aku mendengar baginda membaca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Jadi ini banyak faedah yang kita boleh dengar, kita boleh dapat daripada hadis ni. Sebenarnya mengaji hadis ni antara perbuatan yang paling seronok sekali, hadirin dan hadirat. Kerana daripada satu hadis Nabi tu punya banyak benda yang kita boleh keluarkan faedah-faedahnya. Sangat banyak faedah yang boleh dikeluarkan. Dan boleh jadi setiap ulama' tu berbeza faedah yang dia keluarkan. Kerana keilmuan dan kebijaksanaan ni Allah bagi pada setiap orang ni berbeza-beza. Ada satu hadis tu ulama' tu keluarkan satu faedah. Ulama' lain dia baca hadis yang sama, dia keluarkan 5 faedah. Nampak perbezaan dia, hadirin dan hadirat. Sebab itu macam ada satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis tu hanya ada 6 patah perkataan saja. Ya Aba Umair,
ma fa'ala an-Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Nabi kata kepada seorang budak, yang mana budak ni dia main dengan seekor anak burung yang dah mati. Jadi dah tak. Jadi Nabi kata kepada dia, wahai Abu Umair. Nabi panggil budak tu dengan kunyah, menunjukkan boleh tak kita bagi kunyah kepada budak-budak kecil? Jawapan dia boleh. Tengok, punya banyak ulama bahas. Apa hukum bermain-main dengan burung? Jawapannya harus. Jadi itu dalil hadis dia. Jadi kemudian hadirin dan hadirat, Nabi tanya, ma fa'alan Nughair? Apa yang berlaku kepada anak burung yang mati ni? Jadi perkataan dia ada 6 patah perkataan je. Tapi ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Qas Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibnul Qas Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengeluarkan 40 faedah daripada hadis tersebut. Tuan-tuan bayangkan, 6 patah perkataan sahaja, 6 kalimah sahaja, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Tapi Ibnul Qas Asy-Syafi'i, beliau keluarkan 40 faedah daripada hadis tersebut, dari sudut hukum fiqahnya, dari sudut sekian dan sekian. Ini menarik hadirin dan hadirat. Bahkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menambah daripada 40 menjadi 80 faedah daripada hadis tersebut. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Padahal hadis sikit je. Patah perkataan singkat. Tapi contoh antara hadis Aisyah ni, yang bila Aisyah kata, ketika itu dia pegang banyak faedah yang kita boleh keluarkan. Sebab itu seronok baca syarah-syarah hadis, hadirin dan hadirat. Lebih penting untuk kita membaca syarah-syarah hadis. Tambahnya mudah-mudah difahami dan mudah dibacanya lah. Baik. Antaranya contoh, kan ada ulama bahas tentang isu persentuhan kulit antara suami dan isteri. Jadi ketika itu Aisyah kan dia pegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pun antara dalil yang digunakan pakai menunjukkan persentuhan suami isteri tidak membatalkan wuduk. Sebab Aisyah pegang kaki Nabi ketika Nabi sedang salat. Tapi dia jawab balik oleh orang yang kata batal wuduk. Sebab dia kata Nabi mungkin pakai stokin, dia kata begitu. Ataupun ketika itu Aisyah mungkin tersentuh bukan pada kaki Nabi, tapi mungkin pada kain Nabi, pada pakaian Nabi. Jadi ada kepahaman, tapi itu adalah salah satu dalil yang digunakan pakai. Maknanya ada berlaku persentuhan. Aisyah kata aku sentuh Nabi. Dan antara faedah lain yang boleh keluar daripada hadis tersebut, hadirin dan hadirat, adalah Aisyah kata aku mendengar Nabi baca ketika sujud. Menunjukkan bacaan-bacaan dalam salat ni adalah bacaan lidah, bukan bacaan hati. Sebab Aisyah dengar bacaan lidah tu. Aisyah kata, aku mendengar baginda membaca ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Kalau Nabi baca adalah hati, macam mana pula Aisyah boleh dengar? Jadi itu menunjukkan ini adalah bacaan apa? Bacaan lidah. Jadi setiap bacaan kita dalam salat hendaklah dibaca di lidah. Tak kiralah bacaan tu hukum dia wajib macam rukun qauli yang 5 tu, ataupun bacaan tu hukum dia sunat. Macam kita kata doa iftitah, ataupun a'udzubillah minasyaitanirrajim, ataupun amin selepas al-Fatihah, ataupun surah selepas Al-Fatihah, ataupun bacaan zikir ketika rokok, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Semua itu adalah hukum dia sunat, hadirin dan hadirat. Tapi dibaca di lidah. Jadi itu dalil dia bahawasanya bacaan-bacaan salat ni dibaca di lidah. Tak kiralah hukum dia wajib, tak kiralah hukum dia sunat. Dan inilah yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkarul Muntakhabah min kalami Sayyidil Abrari sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kitab Al-Azkar itu yang masyhur itu. Imam Nawawi kata, tidak dianggap zikir sebagai dibaca sehinggalah ia dibaca di lidah, hadirin dan hadirat. Sama ada yang wajib seperti rukun qauli yang 6 tu, saya betulkan, rukun qauli yang 5 tu, dan juga sunat-sunat yang lain di dalam salat dari sudut bacaan, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian selesai yang perbahasan tersebut, jadi kedua-duanya ada pandangan. Lalu Imam Ibnul Qayyim, cara dia nak harmonikan macam mana? Dia kata ada pandangan yang sebut Nabi baca doa tu selepas salat. Dan ada pandangan yang menyebut Nabi membaca doa tersebut dalam sujud. Bila dalam sujud ni maknanya dalam solat lah. Maknanya sebelum selesai solat. Lalu kata Ibnul Qayyim selaku penulis kitab, فَلَعَلَّهُ قَالَهُ فِي الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا. Boleh jadi Nabi membacanya pada dua-dua keadaan. Dalam solat pun Nabi baca, di luar solat pun Nabi baca. Apa salahnya membaca banyak kali sebelum solat dan selepas solat? Macam dengan contoh yang saya sebutkan tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa kita nak bergaduh, nak baca sebelum salam ke selepas salam sehingga jadi kontroversi ke, sehingga jadi begitu hangat ke perbalahan? Tak. Kenapa tak baca dua-dua je? Maksudnya, sebelum salam baca Allahumma a'inni ala zikrika. Sebab hadis ni hadis sahih, bukan hadis palsu. Hadis sahih ni baca je lah bila-bila masa. Baca sebelum salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan selepas salam pun
Baca juga Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bahkan menepati kedua-dua pandangan para ulama. Sebab itu kata para ulama, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf adalah sangat digalakkan, hadirin dan hadirat. Jadi kalau kita baca sebelum salam dan kita baca selepas salam, dua-dua kita dapat, hadirin dan hadirat. Macam itulah kefahaman kita. Baik. Wa dzakara al-Hakimu fil Mustadraki min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam al-Hakim, Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas. Ini pun seorang lagi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ali, hadis tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhati, itu riwayat Ali. Tapi ini adalah riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tadi Abu Talib bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa witri. Ibnu Abbas menceritakan salat Nabi dan witir Nabi. Summa autara, kemudian Nabi pun melakukan salat witir. Falamma qada salatahu, sebaik sahaja baginda selesai salat witir, sami'tuhu yaqul, aku mendengar baginda membaca. Siapa kata ni? Ibnu Abbas. Dia kata sami'tuhu yaqul, aku mendengar baginda membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'al li yawma liqa'ika nura. Terjemahannya hadirin dan hadirat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, kau jadikanlah pada hatiku ada cahaya. Qalbun adalah jantung, hadirin dan hadirat. Ya Allah, kau jadikanlah cahaya pada qalbu aku, iaitu pada jantung dia. Wa fi basari nura. Pada penglihatan aku ada cahaya. Wa fi sam'i nura. Pada pendengaranku ada cahaya. Wa an yasari nura, wa an yamini nura, pada bahagian kananku ada cahaya. Wa an yasari nura, pada bahagian kiriku ada cahaya. Wa tahti wa fawqi nura, atasku cahaya. Wa tahti nura, di bawahku cahaya. Wa amami nura, depan aku cahaya. Wa khalfi nura, belakang aku cahaya. Maknanya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, cahaya. Hadirin dan hadirat. Campur dengan penglihatan, pendengaran, hati. Serta yang terakhirnya, waj'al li yawma liqa'ika nura. Dan jadikan untuk aku ini cahaya pada hari aku bertemu denganmu. Begitu. Jadi Nabi minta nurullah, cahaya daripada Allah. Ataupun nurum minallah. Nabi minta cahaya daripada Allah. Hadirin dan hadirat. Dan oleh kerana kita bicara berkenaan cahaya daripada Allah, saya nak ambil kesempatan nak galakkan supaya kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siang hari Jumaat, hadirin dan hadirat. Kalau boleh baca pada dua-dua waktu tersebut. Maknanya malam ni, malam Jumaat, daripada maghrib ke subuh ni. Jadi baca sehingga selesai Al-Kahfi 110 ayat. Dan esok pula sehingga daripada subuh sehingga ke maghrib adalah siang hari Jumaat. Baca lagi Al-Kahfi, hadirin dan hadirat, sehingga selesai juga. Maknanya malam Jumaat, siang hari Jumaat, kita selesai 2 kali bacaan surah Al-Kahfi dan lagi banyak, lagi bagus. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat. Cuma kalau kita membaca 1 kali sahaja pun, kita dah dapat fadilat tersebut. Disebut oleh Nabi SAW, Man qara'a surat Al-Kahfi laylatal Jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, akan diterangkan cahaya baginya antara dirinya dengan Kaabah. Hadirin dan hadirat, akan diterangkan cahaya. Ni nak dapat cahaya tadi, bacalah surah Al-Kahfi. Bacalah surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal Jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat. Kalimah yaum di situ adalah diterjemahkan oleh para ulama syarahkan hadis tersebut
siang hari. Hadirin dan hadirat. Mereka kata yaum ay naharihi fi yaumihi ay fi naharihi. Itu pada nahar ni apa dia? Siang. Nahar adalah siang. Kenapa? Sebab itulah timbul isu. Yang isu baca separuh-separuh yang saya pernah ulas sebelum ini. Isu baca separuh-separuh. Maknanya pada malam Jumaat seperti hari ini atau sekarang ini, dia baca katakan 55 ayat. Esok selepas subuh dia baca lagi 55 ayat. Jadi genaplah 110 ayat. Khatamlah satu surah Al-Kahfi. Kemudian ditanyalah dapat tak fadilat penuh? Kita kata tidak dapat. Dia dapat tak fadilat baca Quran? Dapat fadilat baca Quran. Tapi tak dapat fadilat penuh sebagaimana yang disebut dalam hadis. Kerana ulama' nak menyatakan pandangan ni. Dia kata siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Dibaca surah Al-Kahfi. Apa makna surah? Surah ni daripada ayat pertama sampai habis lah. Macam kita kata, siapa baca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam, fadilatnya sekian dan sekian. Betul tak? Bila kita kata fadilat baca surah Al-Mulk itu, mestilah kena baca 30 ayat. Mesti kena baca sehingga selesai. Ada orang dia baca 10 ayat pertama je surah Al-Mulk, kemudian dia tidur. Dia dapat tak fadilat tu? Esok pagi lepas subuh dia sambung balik. Lepas subuh malam ke siang? Lepas subuh dah tak jadi malam. Lepas subuh adalah siang. Dan hadis kata siapa membaca pada waktu malam. Jadi sebab itu kita kata nak baca, nak dapat fadilat kena baca penuh. Jadi tak memadai baca separuh-separuh. Ada orang kata tak lancar lah, tak apa nama. Siapa je yang lancar baca Quran pada awal-awal, hadirin hadirat? Tuan-tuan ingat ustaz-ustaz yang ada mengajar kita Quran tu macam memang dia orang lahir-lahir ke? Dah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah hebat benar ustaz tu. Mana ada manusia lahir-lahir je boleh baca Quran? Mana semua orang mengalami situasi yang sama, tak lancar, tak mahir. Tapi macam mana mereka boleh lancar? Sebab mereka praktis. Kita kena praktis lah selalu. Maknanya selalulah baca Al-Kahfi. Sebab itulah kita nak galakkan. Maka kita akan jadi lancar, hadirin dan hadirat. Jadi asal setiap hari Jumaat je baca Kahfi. Al-Kahfi 110 ayat. Percaya atau tidak, bila dah hafal, bila dah lancar, dia akan jadi, orang kata 20 minit pun dah boleh selesai dah bacaan surah Al-Kahfi. 25 minit. Kalau tak hafal, tak lancar, 1 jam tak habis lagi. Dia dipanggil idgham mengeja, hadirin dan hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengeja satu-satu, dia nak kira huruf tu. Jadi tu yang lambat sebab dia tak familiar, hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu kita kena selalu ulang, dan bila selalunya ulang, kata para ulama, iza takarrara taqarrara. Apabila diulangi selalu, ia akan kekal, dia akan kukuh, hadirin dan hadirat. Iza takarrara taqarrara. Apabila diulang, dia akan kekal. Baik. Jadi berbalik kepada isu tadi, baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada siang hari Jumaat. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, ada satu orang ulama, namanya Al-Imam Ibn Sunni. Al-Imam Ibn Sunni. Ibn Sunni. Dia ada sebuah kitab namanya Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah. Apa makna Amalul Yaumi wal Lailah? Amalan siang dan malam. Tengok, terjemahan tu tepat. Kenapa tak terjemah amalan hari dan malam? Betul tak? Ya, sebab ada orang kata yaum tu hari. Betul lah yaum tu hari. Yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Tapi bila ulama dalam hadis sebut yaum, para ulama kata itu merujuk kepada nahar. Sebab itu ada amalul yaumi wal lailah, maknanya amalan siang dan malam. Yaum di situ adalah siang. Jadi sebab itulah bila pandangan ni saya tanyakan hadirin dan hadirat adalah saya sebut berkenaan bahawasanya isu bacaan surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat. Pada siang hari Jumaat. Dan lailah di situ adalah pada malam hari Jumaat. Jadi sebab itu, maknanya siang hari ada dia punya hadis yang berkaitan, dan malam hari pun ada dia punya hadis yang berkaitan juga. Dan siapa yang baca ni dia dapat cahaya daripada Allah. Ialah perkenaan cahaya daripada Allah ni. Ulama hadis lah. Mereka bahas apa maksud sebenarnya cahaya Allah ni. Jadi sebahagian kata cahaya tu benar-benar cahaya daripada Allah. Tapi ada sebahagian lain kata cahaya tu sebenarnya adalah bimbingan dan taufik daripada Allah. Maknanya Allah, bila kita ni, kalau macam contoh kita naik kenderaan, naik kereta atau naik kereta atau naik motosikal, hadirin dan hadirat. Kalau tak ada cahaya lampu, kita nampak jalan tak? Kita tak nampak. Bahaya pada perjalanan kita boleh jadi. Sedar-sedar nak pergi Kenuri, rupanya yang pergi adalah parit. Parit bawah rumah, sebelah rumah tu, hadirin dan hadirat. Sebab tak nampak jalan. Jadi lampu tu cahaya. Jadi cahaya tu memandu arah perjalanan.
Jadi maknanya begitulah sifatnya cahaya Allah. Maknanya Allah memandu perjalanan hidup kita. Allah memandu perjalanan hidup kita. Allah memberi taufik kepada kita. Dan pandangan ni pun kuat juga. Dan antara dalil yang menguatkan pandangan ni adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW yang baginda riwayatkan daripada Allah SWT. Hadis yang mana Allah Ta'ala menyatakan, Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, memusuhi waliku, aku isytihar perang kepada dia, kata Allah. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka, kata Allah, berbanding dengan ibadah yang aku fardukan kepada dia. Maksudnya kalau kita buat ibadah yang fardu, inilah ibadah yang paling Allah suka sekali daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Allah sambung, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku itu melakukan ibadah sunat kepadaku sehinggalah aku sayang kepada dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu wa idza ista'adzani la u'idhannahu, kata Allah. Dan apabila aku sayang kepada seorang hamba-Ku ini, aku akan membimbing dan memimpin pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Apabila dia minta sesuatu kepada aku bagi. Apabila dia mohon perlindungan kepada aku lindungi. Jadi inilah kelebihannya hadirin dan hadirat. Yang saya kata taufik, bimbingan daripada Allah. Cahaya Allah, hadirin dan hadirat. Tapi syarat dia apa? Salat, puasa, zakat, haji. Buat ibadah yang wajib. Serta memperbanyakkan yang sunat. Hadirin dan hadirat. Jadi bila kita buat semua-semua ini, termasuk yang sunat adalah membaca surah Al-Kahfi, maka Allah memberi cahaya. Allah memimpin dan membimbing perjalanan kita ini, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita dan kaki kita, hadirin dan hadirat. Jadi Nabi SAW apabila baginda selesai daripada salat witir, kata Ibnu Abbas, Nabi minta cahaya kepada beberapa perkara ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini, wa an yasari, wa an fawqi, wa an tahti, wa an amami, wa an khalfi. 6 perkara, nura. Kemudian last sekali Nabi kata, waj'al li yawma liqa'ika nura. Dan jadikanlah bagi aku ni cahaya pada hari aku bertemu denganmu, ya Allah. Qala Quraib wa sab'un fit tabut. Wasab'un fit tabut. Quraib ni salah seorang perawi hadis. Dia kata ada 7 perkara yang Nabi minta cahaya ni. Tapi fit tabut. Fit tabut ni maknanya, dulu aku ingat, sekarang aku lupa. Dia kata begitu. Falaqitu rajulan min waladil Abbas. Dan aku bertemu dengan salah seorang lelaki dari kalangan anak-anak kepada Al-Abbas. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anak salah seorang anak lelaki ataupun salah seorang anak Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia kata aku bertemu dengan seorang lelaki dari kalangan anak kepada Al-Abbas. Dan boleh jadi lelaki ini merujuk kepada Ibnu Abbas sendiri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fahaddatsani bihin, lalu dia pun menceritakan kepada aku tentang 7 permintaan yang aku lupa tu. Antaranya fazakara, antara yang Nabi minta adalah lahmi, wadami, wa asabi, wa sya'ri, wa bashari. Hadirin dan hadirat. Iaitu Nabi 1, 2, 3, 4, 5. Nabi tambah lagi 5 di sini. Dalam doanya, lahmi. Lahmi itu adalah daging, hadirin dan hadirat. Maknanya pada dagingku ada cahaya. Wadami. Dam. Dam adalah darah, hadirin dan hadirat. Pada darahku cahaya. Wa asabi. Asabi adalah otot-otot yang ada dalam tubuh badan kita ni. Wa sya'ri. Sya'run adalah apa dia? Rambut atau bulu-bulu. Lebih tepat rambut, hadirin dan hadirat. Dan kemudian wa bashari, iaitu kulit. Basyarah tu kulit, hadirin dan hadirat. Jadi Nabi minta cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap 5 anggota ni tadi. Pada daging, pada darah, pada otot-otot, pada rambut dan juga pada kulit, hadirin dan hadirat. Maknanya seluruh jasad tu dapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam Nabi doa ketika rokok yang kita bahas dahulu dalam bab solat.
Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa asabi. Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa asabi, telah khusyuk, telah tunduk kepadamu ya Allah pada saat ni pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang belulangku dan otot-otot aku. Hadirin dan hadirat. Ini semua ni didoakan oleh Nabi SAW. Dan ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i fi hadzal hadis berkenaan dengan hadis ini, wa kana yaqulu fi sujudih, bahwasanya semua doa ni yang kita kata Allahumma ja'al fi qalbi nura ini tadi, semua ni ada riwayat menyebutkan ia dibaca di dalam sujud. Maknanya ada dua riwayat. Riwayat Ibnu Abbas dia kata Nabi baca selepas salat. Tapi ada satu riwayat yang lain dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi membaca doa ni di dalam sujud. Maknanya di dalam salat. Hadirin dan hadirat. Jadi nak menggabungkan antara dua riwayat, kita baca je pada dua-dua situasi. Dalam salat pun kita baca, di luar salat pun kita baca. Hadirin dan hadirat. Selesai perbahasan tersebut. Kemudian kita nak tengok dalam salat witir, apakah surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Kerana kita nak ikut sunnah tu. Nabi baca surah apa dalam salat witir? Waqad zakara Abu Daud wa Nasa'i min hadis Ubay bin Ka'b qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witir. Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan di dalam kitab mereka, iaitu Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i, min hadis Ubay bin Ka'ab, daripada hadis Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat witir ataupun membaca dalam salat witir bi sabbihisma rabbikal a'la. Maknanya Nabi membaca pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Surah apa? Surah Al-A'la. Hadirin dan hadirat. Surah Al-A'la. Dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ni dibaca pada rakaat yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Dan Qul huwallahu ahad. Hadirin dan hadirat. Ini surah Al-Ikhlas. Ini surah Al-Ikhlas. Maknanya pada rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah, Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga, Nabi baca selepas Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Tapi kalau dibaca di kawasan kita, di negara kita ni, kadang orang jadi pelik pula bila kita baca yang sebegini. Hadirin dan hadirat. Ada berlaku. Ada berlaku. Saya sendiri dalam pengalaman peribadi, saya pernah jadi imam. Tapi bukan di Lembah Kelang ni lah. Jadi apabila saya membaca dalam salat witir, macam tu. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat ketiga, saya baca Qul huwallahu ahad. Dan selepas salat, adalah jemaah dia tegur. Dia kata, kenapa tak baca 3 Qul? Kawan kita kan biasa, kalau tuan-tuan perasan, imam-imam kita kan baca selepas Qul Allah tu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Biasa tak begitu? Memang biasa orang baca begitu. Tapi dalam hadis ni ada tak sebut? Ada, hadis ni tidak sebut. Jadi kalau saya beramal dengan hadis ni, sepatut tak jadi isu pun. Tapi nampak sebab masyarakat kita ni dia telah terbiasa dengan satu-satu benda tu. Bila kita buat benda yang nampak lain sikit, dia, ustaz terlupa ke 2 surah tadi? Takkanlah asal orang nak lupa Qul a'udzu birabbil falaq, orang nak lupa pula. Takkanlah Qul a'udzu birabbin nas pun kita nak terlupa pula. Orang kata surah Al-Kahfi pun kita hafal. Tapi maksudnya hadirin dan hadirat. Tapi saya tak adalah jawab begitu. Saya jawab begitu tak sopan pula. Tapi saya katalah kat dia, saya kata sebenarnya ada 2 hadis. Sebenarnya ada hadis yang menyebutkan ketika Nabi witir, Nabi hanya membaca 3 surah ini sahaja. Maknanya rakaat yang ketiga tu memadai dengan Qul huwallahu ahad. Tapi adakah salah kalau imam kita dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas? Saya kata tidak salah. Kerana saya pernah membaca dalam sebuah kitab fatwa, hadirin dan hadirat, soal jawab. Bahawasanya memang ada riwayat daripada Sayyidah ibunda kita Aisyah
Nabi ketika witir pada rakaat yang ketiga, Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi memang ada pun. Sebab tu kalau kita baca pun tak ada isu, dan kalau kita tak baca pun dua-dua ada dalil, hadirin dan hadirat. Mana kita baca 3 kul pada dalil, kita baca Qul huwallahu ahad pada rakaat yang ketiga sahaja pun ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan imam ni tujuan dia sebenarnya nak ta'lim. Macam kalau saya pun, kenapa saya pilih nak baca dan kenapa saya pilih tak baca? Sebab kita ni muallim, kita guru, hadirin dan hadirat. Tujuannya nak ajar je. Dia macam kalau tiba-tiba saya tengah sembahyang dan saya jadi imam, Sami Allahu liman hamidah, saya baca Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian tiba-tiba koklah ada jemaah sebab dia kata, Ustaz, apa yang Ustaz baca tu? Jadi pelik, hadirin dan hadirat. Jadi kita baca tu dengan tujuan nak ta'lim. Sebab orang kita ni kalau dia ingat benda tu baru dengar, dia ingat benda tu tak wujud. Maknanya benda yang baru dia dengar adalah dia ingat benda tu tak ada lah selama hari ni. Dan benda yang dia buat tu betul. Soalan apa yang orang lain buat tu mungkin salah ke apa dia. Kita kata tak, kita nak ta'lim, kita nak ajar. Bahawasanya kadang-kadang ada banyak lafaz lain yang dibaca oleh Nabi. Dan ada banyak cara lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lah siapa lagi nak ajar? Kalau bukan imam-imam, betul tak? Mestilah peranan imam-imam salat nak mendidik. Sebab itu imam kena ada ilmu dalam memimpin salat. Kalau macam contoh, saya duk sebut berulang kali ketika rokok sebagai contoh. Kita tidak semestinya kena berpada dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Sedangkan yang Nabi baca ada lebih kurang 6 ataupun 7. Hadirin dan hadirat. Nabi baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada riwayat walaupun sebahagian mengkritik penambahan wa bihamdih. Tapi ada riwayat menyebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ada riwayat yang mengatakan Subuhun Kudus Rabbul Malaikati war Ruh. Ada riwayat yang menyebut Subhana Zil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Ada riwayat Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa asabi yang saya baca sebentar tadi. Dan ada riwayat daripada Aisyah, zikir yang paling banyak Nabi membaca ketika rokok dan ketika sujud adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Itu paling banyak Nabi baca ketika rokok dan ketika sujud. Tapi kita familiar tak? Macam mana kita nak familiar kalau kita tak nak baca dalam salat kita, sedangkan kita dah belajar, hadirin dan hadirat. Sebab tu kita kena ajarkan kepada jemaah bahawasanya, kalau tuan-tuan percaya tak yang saya sebut yang ke-6 ni tadi, semuanya ada dalam kitab fiqh manhaji ala mazhab al-Imam Syafi'i. Nanti orang kata ini mazhab mana pula? Mazhab Syafi'i lah tu. Ni ada dalam kitab fiqh manhaji. Sebab tu dok kata kadang-kadang masalah bila orang kita ni dok mengaku Syafi'i, yang kitab mazhab Syafi'i pun tak baca, hadirin dan hadirat. Jadi mana semua tu kalau tu ada. Jadi disebutkan di sini satu lagi faedah yang penting, hadirin dan hadirat. Fa idza sallama, apabila Nabi selesai salam daripada salat witir. Maknanya fa idza sallama tu maknanya apabila baginda memberi salam. Maknanya baginda keluar daripada salat witir. Saya selalu sebut salam ni ada beberapa kategori disebut oleh para ulama. Dan saya dapat faedah ni daripada kitab Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid oleh Al-Imam Ibnu Imad Asy-Syafi'i rahimahullah, kitab yang membicarakan tentang hukum hakam masjid. Dalam kitab tu Ibnu Imad dia kata salam ni ada beberapa jenis rupanya. Yang pertama dipanggil sebagai salam al-mu'anasah, salam kasih sayang. Salam kasih sayang ni maknanya kita jumpa saudara kita, kita ucap apa? Ucap salam kepada dia, kita bagi salam, dia jawab salam. Tu salam kasih sayang. Kan ada hadis yang mana Nabi SAW mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Nakkah kamu aku bagi tahu satu perbuatan yang jika kamu lakukan kamu akan saling berkasih sayang? Nabi kata afshus salama bainakum, sebarkan salam sesama kamu. Jadi kalau saya jumpa dengan tuan-tuan atau tuan-tuan jumpa dengan saya di mana tempat, saya kata Assalamualaikum sahabat kita Syahir contoh. Dia pun kata Waalaikumsalam Ustaz Fahmi, dia kata gitu. Jadi dia akan saling apa? Berkasih sayang, hadirin dan hadirat. Walaupun sebelum saya bagi salam pun saya memang sayang dia, hadirin dan hadirat. Tapi salam ni menambahkan kasih sayang tu. Begitulah kepahaman kita. Jadi salam al-mu'anasah. Yang kedua adalah salam al-mufaraqah. Salam nak berpisah. Salam nak berpisah. Kan mufaraqah, kita biasa dengar tak mufaraqah? Kan macam orang mufaraqah daripada jemaah imam tu kan? Mufaraqah tu maknanya nak berpisah. Jadi contohnya macam dalam
majlis kita ni adalah dia macam dia nak nak beredar kerana dia ada urusan. Jadi macam contoh Abu Talha, dia nak keluar, ustaz saya minta diri dulu, assalamualaikum. Itu salam mufarakah tu. Maknanya salam perpisahan. Dia nak keluar daripada majlis, dia kata assalamualaikum. Macam ada dalam kalangan kita punya hadirin pada audien kita malam ni, kok dia nak sibuk, dia tak sempat dengar sampai pukul berapa? Pukul 11. Sampai pukul 10.30 insya-Allah. Dia tak sempat sampai pukul 10.30 ke? Maka dia pun kata, ustaz saya minta izin dulu, assalamualaikum. Itu salam tu nama dia salam mufarakah, hadirin hadirat. Kalau salam mu'anasah ni bila bertemu. Salam mufarakah ni bila nak berpisah. Yang ketiga adalah salam al-mutarakah. Mutarakah daripada kalimah taraka. Taraka ni meninggalkan. Taraka meninggal. Bukanlah meninggal mati, meninggalkan, hadirin hadirat. Macam taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya apabila kamu berpegang kepada keduanya, kitab Allah wa sunnata Rasulillah, iaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa maksud salam mutarakah ni? Salam mutarakah ni adalah, ni bukan salam perpisahan, tetapi ni adalah salam meninggalkan perdebatan. Ini salam meninggalkan perdebatan. Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kada tu ayat tu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang disifatkan sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah, mereka berdebat, berbicara dengan orang jahil, mereka mengatakan salam. Mereka mengatakan salam. Dan kalimah salam ni, ulama-ulama tafsir mereka tafsirkan kepada dua pandangan. Yang pertama, mereka apabila berbicara dengan orang jahil, ayat mereka adalah ayat yang salam, ayat yang sejahtera dan sopan dan santun. Itu maksud salam. Maknanya dia berdebat juga dengan orang jahil, cuma dia guna bahasa yang sopan. Tapi pandangan yang kedua adalah pandangan yang selalu kita dengar. Salam di situ adalah bila dia dengar sahaja orang berjahil tu bercakap dengan dia, orang nak berbelah dengan dia, dalam keadaan dia tu tak apa ni, jahil. Jadi orang yang sebenar-benar hamba Allah ni, dia akan kata, minta maaf tuan, saya nak elakkan perbalahan, assalamualaikum. Itu namanya salam mutarakah. Dia meninggalkan perdebatan, hadirin dan hadirat. Dan saya pernah sebut bahawasanya kalau kita berdebat dengan satu orang jahil, kita hanya menjadikan jumlah orang jahil tu sebanyak 2 orang. Itulah sebab dia. Kita kena elakkan berdebat dengan orang jahil. Sebab asalnya yang jahil tu seorang je. Tapi kalau kita berdebat dengan dia juga, kita jahil. Hadirin dan hadirat. Kita hanya menambahkan jumlah orang jahil. Jadi sebab itu elakkan berdebat dengan orang jahil. Biarlah orang jahil ni dia nak kata 2 campur 2, 5 pun biarlah ke dia. Hadirin dan hadirat. Kerana dia jahil. Kalau kita nak pertahan, kita tak 2 tambah 2, 4. Dia tak percaya juga. Nak buat macam mana lah, ada orang tak percaya. Yang ni namanya jahil apa? Jahil murakkab, hadirin dan hadirat. Jahil ada 2. Jahil basit. Dan yang kedua adalah jahil murakkab. Jahil basit ni, dia jahil. Dan dia tahu yang dia jahil. Manakala jahil yang murakkab ni, dia jahil. Dan dia jahil yang dia tu jahil. Sebab itu kata penyair, wa min a'jabil asya' annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Antara perkara yang paling pelik sekali, kamu tu tak tahu, tapi kamu pun tak tahu yang kamu tu tak tahu. Hadirin dan hadirat. Ni kata-kata penyair Arab. Wa min a'jabil asya' annaka la tadri wa anta la tadri bi annaka la tadri. Jadi memadai sekadar itu, bukan maksudnya dah habis, tapi di situ saya berhentikan dari sudut fa iza sallama, salam yang ketiga salam al-mutarakah. Salam selamat tinggal. Dan salam yang keempat, yang terakhir adalah salam tahallul, iaitu salam keluar daripada sembahyang. Salam keluar daripada salat. Kan bila kita katakan assalamualaikum, yang tu dah menandakan salat kita dah selesai dah. Dan kita dah sebut salam adalah rukun salat yang terakhir. Salam adalah rukun salat yang terakhir. Maknanya taslimatul ula, ucapan salam yang pertama. Dan saya selalu ulang. Dan saya suka mengulang, hadirin dan hadirat, kerana saya menyebut tadi al-ilmu idza takarrara taqarrara. Ilmu itu apabila diulang, dia akan kuat dan dia akan kukuh, hadirin dan hadirat. Jadi rukun qauli ni di dalam salat ada 5. Yang pertama adalah bacaan Al-Fatihah. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir.
Yang keempat adalah selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah ucapan salam yang pertama. Jadi salam itulah namanya tahallul. Dan para ulama dalam mazhab kita ini menyatakan seringkas-ringkas salam. Aqallus salami assalamu alaikum. Seringkas-ringkas salam adalah ucapan assalamualaikum. Jadi, kalau macam contoh tahiyat akhir ni, tahiyat akhir kan wajib. Duduk tu wajib, ucapan tu wajib. Dan tahiyat akhir dia mesti kena ada 4 benda. Dia mesti ada 4 perkara. Bila cukup 4 ni barulah jadi tasyahud, barulah jadi tahiyat. Apa dia 4 ni? Yang pertama sekali mesti ada pujian kepada Allah, iaitu tahiyat kepada Allah. Yang kedua kena ada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kena ada salam kepada hamba Allah yang soleh. Dan yang keempat kena ada 2 kalimah syahadah. Bila cukup 4 ni, barulah dia yang dinamakan sebagai tasyahud. Dan tasyahud awal hukumnya sunat, manakala tasyahud akhir hukumnya wajib, hadirin dan hadirat. Jadi lafaz dia akan jadi macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Atau seringkas-ringkasnya at-tahiyyatu lillah. Yang ini paling ringkas. Kemudian yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataupun dalam sebahagian riwayat seperti yang disebut dalam Sahih Muslim, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiganya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ni yang saya kata salam kepada orang-orang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Dan yang keempatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita baca yang 4 tu, kemudian kita selawat kepada Nabi. Yang itulah tasyahud. Selepas tasyahud adanya selawat ke atas Nabi. Dan kita dah sebut di sini, seringkas-ringkas selawat ke atas Nabi SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau orang di at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian assalamu alaikum, selesai dah sembahyang ni, hadirin hadirat. Nampak tak perbezaan dengan apa yang mana yang kalau dia nak buat yang wajib sahaja. Sebab seringkas-ringkas semua cukup dah, cukup sifat. Tasyahud dia buat, selawat atas Nabi SAW pun dia buat, dan ucapan salam yang pertama pun dia buat. Apa lagi? Apa yang kita nak petikai? Sembahyang dia sah tu. Jadi itu maksud dia. Jadi bila disebutkan ni faiza sallama, maknanya apabila Nabi selesai solat, dengan melafazkan salam yang pertama. Nak terjemah tu je, panjang juga hadirin dan hadirat. Tapi tak apalah, kita dapat banyak bahasa dan belajar. Sebab saya pun sambil saya mengajar, saya belajar, hadirin dan hadirat, daripada apa yang disebut oleh guru kita semua, iaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dia guru kita, hadirin dan hadirat. Saya mengajar kitab dia, tapi bukan saya guru, dia lah guru sebenarnya. Okey. Faiza sallama qal, apabila Nabi selesai salam, baginda akan membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Ni solat apa ni? Solat witir, hadirin dan hadirat. Jadi ingat, selesai solat witir, disunnahkan kepada kita ini untuk membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim, apabila baginda selesai solat, baginda akan membaca Subhanal Malikil Quddus salasa marrat, sebanyak 3 kali. Yamuddu sautahu fi salisah wa yarfa'. Nabi akan memanjangkan suaranya pada bacaan yang ketiga dan Nabi tinggikan suaranya. Contoh, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu panjang sikit dan dikuatkan suara pada bacaan yang ketiga, hadirin dan hadirat. Jadi ini imam-imam salat pun kena buat. Macam bulan Ramadan, selepas witir kena bacalah. Sebab inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, tapi ni mazhab mana pula ni Ustaz? Dia kata begitu. Saya kata, bukalah kitab fiqh manhaji, mazhab Syafi'i ada tak? Ada, hadirin dan hadirat. Apa yang kita sebut ni, mana ada lari pun daripada mazhab Syafi'i? Tak ada pun, hadirin dan hadirat. Buka kitab fiqh manhaji Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i oleh Muhammad Az-Zuhaili. Baca kitab-kitab yang lain, semuanya ada sebut apa Subhanal Malikil Quddus lepas witir ni memang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i pun, hadirin dan hadirat. Kenapa disebut? Kerana ia ada hadis yang sahih. Ni berdasarkan hadis yang sahih. Jadi sebab itulah dibacakan, hadirin dan hadirat, Subhanal Malikil Quddus lepas selesai solat witir. Dan saya secara peribadi, bacaan Subhanal Malikil Quddus adalah lebih afdal berbanding bacaan-bacaan selainnya selepas witir.
Kerana inilah yang sabit daripada Nabi SAW. Walaupun kita tahu menjadi kebiasaan masyarakat kita ni seolah dia kata macam, oh tak seronok lah tak ada ya latifu ya. Jadi kalau dia tak seronok kalau tak ada begitu. Tapi tak apalah. Tapi yang penting kita seronok dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang tu lebih utama sebenarnya. Sebab tu kalau saya jadi imam witir, memang saya lepas je salam, saya tak kalau saya diam seketika lepas salam, nanti Bilal tu akan take over. Tahu pasal tak? Nanti kalau imam tu diam sekejap lepas dia sembahyang witir, Bilal tu dia mulalah. Jadi sebab tu kalau saya jadi imam tarawih dan imam witir, sebelum orang nak ya apa pun, saya dah subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Kemudian saya baca doa, hadirin hadirat. Tak ada sebab lah kenapa saya baca doa, walaupun dia orang kata mana pula sunnah baca doa. Saya kena baca doa, hadirin hadirat. Selagi saya tak baca doa, selagi tu akan ada lagi gangguan-gangguan tu. Mana ada, bukanlah gangguan, sambungan-sambungan tu. Jadi maknanya bila kita dah baca doa, dah tamat dah. Hadirin hadirat, itu fiqh dia. Dan bacaan doa selepas solat ni pun adalah sandarannya daripada Quran, fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai salat, hendaklah kamu berdoa, hadirin dan hadirat. Dan bila kita memimpin doa, tak salah. Yang menjadi isu yang perbezaannya adalah membaca zikir secara suara yang serentak beramai-ramai. Itu isu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Tapi ada pun imam memimpin bacaan doa, tak sepatut jadi isu, hadirin dan hadirat. Dan benda itu tidak dilakukan berulang kali lah. Maknanya benda itu bukan dilakukan selalu. Kalau saya jadi imam, adakah saya ni tiap-tiap hari jadi imam? Tak. Maknanya saya jadi imam waktu tu je. Sebab kerja saya bukan imam. Saya ni penceramah, hadirin dan hadirat. Cuma kadang biasalah orang dia dengar ustaz ni ceramah sedap, mesti suara dia sedap. Itu saya yang kata lah, hadirin. Saya tak tahu dia kata macam mana. Tapi dia suruh, biasanya orang tolak kita jadi imam. Jadi begitulah, hadirin. Sebab kadang kita kena mengajar juga fiqh ni. Dalam bab-bab cara kita nak ta'amul dengan masyarakat kita, hadirin dan hadirat. Kita dalam dakwah ni dia ada seni, hadirin. Dia ada seni. Jadi tak bolehlah kita nak kali pertama pergi orang jemput satu hari tu, orang jemput pergi ceramah kat masjid. Jadi kita bila orang jemput ceramah, orang suruh jadi imam. Lepas jadi imam kita nak buat keras kepala pula, itu tak nak, ini tak nak. Lepas tu kita pun gaduh. Pasal dia masjid ni tak jemput aku ceramah dah. Dah ceramah tak ada seni. Ataupun hang dalam bab nak jadi imam hang tak ada fiqh. Saya tak sebut siapa-siapa, hadirin, semua nasihat untuk saya. Sebab kita ni kena memastikan dakwah kita ni ada kelangsungan yang lama, hadirin ada. Tapi kita pun tahu dalam kelangsungan ni kita tak nak kepada kontroversi. Kerana kontroversi ni akan membantukan dakwah. Jadi sebab itu kita kena ada hikmah, kena ada seni. Hadirin dan hadirat dalam dakwah. Dalam kelamaan insya-Allah makin lama makin ramai yang akan menerima dakwah kita ini. Baik. Kemudian kita nak sambung sedikit, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum kita tutup. Ini fasal yang ke-13. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil qiraah. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi dalam bacaan Quran di dalam salat. Nabi baca Quran dalam salat ni bagaimana, hadirin dan hadirat? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu wa yaqifu 'inda kulli ayah. Nabi ni memutus-mutuskan bacaan ayat. Dan Nabi berhenti pada setiap satu ayat. Apa makna memutuskan ayat? Maknanya Nabi tak baca bersambung-sambung tanpa henti. Itu maksud dia. Tapi Nabi akan berhenti pada satu ayat, Nabi berhenti. Satu ayat, Nabi berhenti. Contohnya, kalau bacaan surah Al-Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan ada berhenti satu ayat tu. Tak ada, Nabi tak sambung. Tapi kalau yang bacaan sambung ni, ada juga imam yang buat. Sebab itu dia bukan isu antara betul dan salah. Isu antara yang baik dan yang lebih baik. Yang lebih baik baca berhenti satu ayat tadi. Yang tu lebih baik sebenarnya. Satu-satu tu akan lebih membantu untuk tadabbur.
Saya lah. Kalau kita baca satu ayat akan lebih membantu kita khusyuk dan tadabbur. Tapi tak nafikan ada je imam yang baca sambung-sambung ni. Contohnya siapa? Kalau Imam Mekah dulu, ada seorang ada seorang imam, tapi dia ulama lah juga mudah-mudahan. Iaitu Syekh Ali Abdullah Jabir rahimahullah. Ali Abdullah Jabir ataupun Ali Jabir rahmatullah alaih. Imam Masjidil Haram dahulu. Yang ni versi-versi orang kata sebelum Sudais, sebelum Syuraim, itu dia. Kan dia baca, kalau tuan-tuan dengar dia punya bacaan dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sambung tu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun nak cabut nafas hadirin anak, tapi dia boleh buat. Dia maknanya dua kali je dia berhenti. Pasal nak saya tadi. Maknanya yang dia baca macam tu. Amin. Tapi itulah bacaan dia bersambung-sambung. Tapi kalau tuan-tuan tengok yang contemporary punya imam-imam tak baca begitu. Maknanya kalau tuan-tuan tengok Sudais baca. Sudais baca macam mana lah, saya pun tak apa ikuti sangat. Tapi dia baca pun satu ayat. Macam mana Sudais baca? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Lupa saya. Mana? Macam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ya? Ar-Rahmanir-Rahim. Betul ke sudah gitu? Itu macam itu komedi kan. Tapi lupa dah saya menunjukkan saya tak apa dengar sangat sudah baca. Maaf. Tapi ada imam kita ni yang di Malaysia ni ada ikut Syekh Sudah tu, boleh dengar Ustaz nama Syukri Ali. Ustaz Syukri Ali. Dia ada hafizahullah. Dia ada baca begitu. Hadirin dah hadirat. Jadi Sudah baca satu ayat. Dan Syuraim pun baca satu ayat. Dan syekh-syekh yang contemporary sekarang ni, siapa nama, macam Johani Syekh Bandar Balilah, si siapa nama yang Mekah ni, Mahir Mu'aikli Mishari Syekh Fasih, dia jadi Imam Mekah ke? Ni Yasir Dosari. Yasir Dosari. Itu baca, saya rasa baca satu-satu ayat. Saya Yasir tu saya tak apa dengar sangat. Tapi itu maknanya lalulah juga dekat tilawah tu hadirin dah. Cuma kebiasaan yang moden ni dia baca satu ayat. Gitu. Kecuali ajaibnya tu lah tadi si siapa nama Ali Jabir tu. Tak tahulah macam mana datang nafas dia. Kalau ikut badan dia agak besar juga tu. Tapi kalau saya baca tadi pun nak semput dah hadirin. Tapi begitulah, maknanya Nabi SAW dia baca, Nabi akan berhenti di setiap satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, satu ayat. Wa zakara az-Zuhri anna qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ayatan ayah. Al-Imam az-Zuhri rahimahullah menyatakan, Al-Imam az-Zuhri ni ulama besar dalam hadis. Itu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Shihab az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam az-Zuhri ataupun Muhammad bin Shihab az-Zuhri rahmatullah alaih, ulama besar dalam bidang hadis. Beliau menyatakan bacaan Rasulullah kanat ayatan ayah. Nabi membaca surah ni atau membaca Quran ni satu ayat. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa hadha huwa al-afdal. Cara sebegini adalah yang paling afdal. Ini yang saya kata tadi. Maknanya isunya adalah antara yang baik dan yang lebih baik. Bukan antara yang betul dan yang salah. Maknanya apa yang dibaca oleh cara macam Syekh Ali Abdullah Jabir rahmatullah alaih itu pun baik juga. Tapi lebih baik adalah bacaan satu ayat yang disebutkan di sini. Hadirin dan hadirat. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wattiba'u hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula. Dan mengikut petunjuk Nabi SAW serta mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama. Terima kasih. Dan kemudian wakan dan habis dapat air. Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurattilu surata hatta takun. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini secara tartil. Hadirin dan hadirat. Dan saya sebut berulang kali bahawasanya tartil ni adalah bacaan secara bertajwid. Tartil ni adalah bacaan secara bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Dan dia bukan semata bertajwid. Dia meraihkan makhraj huruf dan meraihkan setiap
meraihkan hak bagi setiap huruf. Itu. Maknanya hak bagi setiap huruf ni maknanya setiap huruf perlu disebut, hadirin dan hadirat. Dia perlu disebut. Kadang-kadang saya tengok ada yang baca, dia baca ada part yang dia tak sebut, dia main langkau-langkau je. Itulah saya kata mengeja tu, idgham mengeja tu, hadirin dan hadirat. Jadi dia tak tepat sikit bacaan dia tu. Tapi tak apa, jangan risau, kita boleh belajar. Setiap hari adalah hari untuk belajar, hadirin dan hadirat. Wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta as-sabah. Dan Nabi ada satu hari tu Nabi mendirikan salat. Dalam salat tu Nabi baca satu ayat je. Dan ayat tu yang Nabi ulang-ulang sampai waktu subuh. Dalam salat tu Nabi ulang satu ayat je. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Itu je Nabi ulang. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampunkan mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, kau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ulang dalam satu rakaat. Hadirin dan hadirat. Jadi itulah dalil yang menunjukkan kita boleh membaca satu ayat berulang kali dalam solat. Boleh. Hatta kalau macam contoh, macam kita baca dalam surah Yusuf, kata-kata Nabi Yaqub, dia kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi kalau kita pun tengah baca tu dalam keadaan kita pun tengah sedih juga. Ulang, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma ta'lamun. Ulang, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Terjemahan dia, aku mengadu kesedihan dan duka citaku kepada Allah. Itu maknanya, aku mengadu kesedihan. Ulang 2-3 kali, hadirin dan hadirat. Yang ni sebab bila ulang adanya tadabbur. Begitu. Maknanya kita ulang sampai ada penghayatan, hadirin dan hadirat. Gitulah. Wa qad ikhtalafa an-nasu fil afdali min at-tartil wa qillati al-qira'ah aw as-sur'ati ma'a kasrati al-qira'ah ayyuhuma afdal. Para ulama berbeza pandangan tentang yang manakah yang lebih afdal. Kita baca secara tartil tapi ayat yang kita baca tu kurang, atau kita baca laju-laju dan bila kita baca laju lagi banyak ayat yang kita baca. Itu makna dia. Betul tak? Kalau lagi laju kita baca, lagi banyak ayat kita baca. Tapi kalau kita baca pun tartil, mana nak raikan macam teliti. Kalau tuan-tuan nak tengok contoh tartil ni, cuba buka YouTube tu dengar Mahmud bin Khalil Al-Husari. Mahmud bin Khalil Al-Husari, Syekh Al-Husari. Orang kata qari Mesir. Atau Syekh Abdul Basit. Tapi cuba dengar yang Al-Husari punya bacaan. Satu-satu dia baca, hadirin dan hadirat. Dia baca satu sampai saya dengar tu, saya ingat masa zaman saya degree dahulu, hadirin dan hadirat, kami ni diwajibkan untuk hafal 6 juzuk yang terakhir tu. Maknanya 6 juzuk yang terakhir daripada Quran. Daripada juzuk macam contohlah daripada juzuk yang ke-24 sampai ke juzuk 30. Begitulah, lebih kurang begitulah, hadirin dan hadirat. Jadi antara cara saya nak kuatkan hafalan, saya dengar bacaan Husari ni. Masa tu pun Husari tu dah meninggal dah, sekarang apatah lagi, hadirin dan hadirat. Dah lama benar meninggalnya. Tapi pahala bacaan Quran tu mengalir. Masa saya tahun 3 tahun 4 dulu, tahun 2014 2015. Sekarang ni dah nak masuk 2024 dah. Kat 10 tahun dah, hadirin dan hadirat. Jadi ketika itu dengan saya dengar bacaan tu, saya boleh hafal. Maksudnya kita menghafal semata sebab dengar je cara orang baca. Dia baca, saya dengar. Lepas tu dia akan kuat hafalan kita. Sebab dia baca satu-satu. Bila baca satu-satu, baru masuk hati, hadirin dan hadirat. Ni dia baca laju-laju ni nak kerja apa? Sakit perut ke? Kalau sakit perut, jangan baca Quran. Pergilah selesai dulu, hajat. Jadi maksud saya adalah baca tu biar baca satu-satu, biar kita rasa dia baru masuk dalam hati kita. Barulah dia datang. Baru khusyuk tu, hadirin dan hadirat. Jadi ini baru jadi indah. Ini nak baca laju-laju macam tengah-tengah imam kita, tak tahu apa dia kejarnya. Kalau sakit perut, jangan jadi imam. Bagilah orang yang tak sakit perut. Hadirin dan hadirat. Jadi sebab dia baca, kalau tuan-tuan perhatikan macam bulan Ramadan yang lepas. Kita ni tarawih ni nak seronok. Nak solat tu khusyuk. Kadang nak baca laju. Apa dia kejarnya? Orang kata tak lari moreh dikejar, hadirin dan hadirat. Orang simpan untuk imam ni, jangan risau. Baik. Mungkin dia kejar moreh ke maknya. Okey, jadi yang mana lebih afdal? Kita baca secara tartil tapi ayat tu sikit saja,
ataupun kita baca laju-laju tapi bacaan surah tu banyak atau bacaan ayat tu banyak. Maka ada dijawab oleh Ibnu Qayyim di sini, Ibnu Qayyim di sini. Was-sawabu fil mas'alati ayuqal, pandangan yang tepat dalam isu ni kita kata begini. Inna thawaba qira'ati tartili wat tadabburi ajallu wa arfa'u qadran. Sesungguhnya ganjaran pahala kalau kita baca secara tartil dan kita baca secara tadabbur jauh lebih besar dan lebih tinggi dari sudut tingkatan dan kedudukan. Maknanya kalau kita baca tartil, bacaan tartil ni biasanya memang akan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca gitu contoh. Ini macam Husari baca lah. Dia baca satu tapi sebutan tu punya makhraj huruf dia tu punya orang kata punya sedap lah kalau kita kata dengar. Saya ni kalau bab Quran ni Husari tu antara paling tinggi lah hadirin hadirat. Mahmud bin Khalid Al-Husari ni rahmatullah alaih. Husari. Jadi kita tengok satu-satu baca. Bila dia baca tu kita nampak yang ni memang versi tartil punya bacaan. Kemudian dia sambung, Ibnu Qayyim sambung, dia kata wasawaba kasratil qiraati aktsaru adadan. Tapi kalau kita baca banyak sekaligus tapi tidak tartil, maknanya bacaan macam contohlah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan dia baca laju tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dia baca laju-laju. Contoh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kan tu laju tu. Tapi bila dia laju dia akan banyak. Tapi yang tu adakah tak meraihkan tajwid? Raikan tajwid juga. Cuma dia baca laju. Cuma dia tidak tartil dan tidak tadabbur. Maknanya tadabbur ni maknanya bacaan dia slow-slow sikit. Hadirin dan hadirat. Jadi, pahala bacaan yang ni lebih banyak. Tapi dari sudut kemuliaan, kedudukan dan pahala yang tinggi disebut tartil tu lebih besar. Hadirin dan hadirat. Dan dikatakan di sini, wa fi sahihil Bukhari an Qatadah. Dalam sahih Bukhari daripada Qatadah. Qatadah ni adalah tabi'in. Qala, beliau berkata, Sa'altu Anasan, aku bertanya kepada Anas. Anas ni adalah Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Dia menjadi khadam Nabi selama 10 tahun. Lamanya hadirin dan hadirat. An qiraatin Nabi, tentang bagaimana Nabi membaca Quran. Maka kata Anas bin Malik, kana yamuddu maddan. Yamuddu maddan ni Nabi baca tu panjang-panjang. Hadirin dan hadirat. Mak ni macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tu. Dia itu yamuddu maddan. Dia panjangkan yang tu tadi. Macam kalau kita panjangkan mad pada Allah, dia akan jadi Allahu Akbar. Yang tu ada mad yang panjang. Maknanya dipanjangkan. Pada mad asli tu dipanjangkan. Allahu Akbar. Macam tu. Jadi dimadkan. Jadi macam kalau kita kata Subhanal Malikil Quddus tu kan Nabi mad kan. Jadi dia akan jadi lafaz dia, bacaan dia Subhanal Malikil Quddus. Itu. Dia ada yamuddu maddan. Itu makna dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusirru bil qiraati fi salati al-laili tarah wa yajharu biha tarah wa yutilu al-qiyam tarah wa yukhaffifuhu tarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala membaca bacaan dengan nada yang perlahan di dalam salat malam. Maknanya kadang-kadang salat malam Nabi tak baca kuat macam kita sembahyang tarawih, tidak. Dan kadang-kadang Nabi membaca secara jahar. Begitu. Maknanya kadang-kadang Nabi baca kuat, kadang-kadang Nabi tidak baca tidak kuat. Kadang-kadang Nabi membaca secara kuat, kadang Nabi baca secara perlahan. Dan kadang-kala Nabi melamakan solat malam. Nabi memanjangkan solat malam. Kadang-kadang Nabi lama solat malam. Wa yukhaffifuhu tarah. Dan kadang-kala Nabi meringkaskan. Maknanya Nabi menunjukkan Nabi ni dia tidak dalam bab-bab ibadat ni, Nabi biasanya Nabi fleksibel. Sebab Nabi tahu yang perbuatan baginda akan menjadi ikutan. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan, Nabi bukan tak mampu nak solat panjang tiap-tiap malam, boleh. Tapi Nabi takut dan khawatir kalau umat dia nanti tak mampu. Sebab Nabi ni banyak keadaan Nabi fikir pasal umat. Hadirin dan hadirat. Ada hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Kalaulah aku tidak risau kerana akan membebankan umat aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak sembahyang. Tapi Nabi takut perbuatan tu akan menyebabkan umat Nabi ni akan rasa apa? Rasa berat, rasa payah. Padahal nak siwak je pun, hadirin hadirat.
Bukan nak suruh kapak. Bukan nak suruh tebang pokok. Itu susah lah sikit. Ini nak suruh bersiwak, hadirin dan hadirat. Sebelum solat. Tu pun Nabi kata, aku risau, takut nak membebankan umat. Jadi Nabi ni SAW perbuatan, sebab itulah antara hikmah, kadang-kadang Nabi panjangkan. Jadi siapa nak ikut panjang boleh. Kadang-kadang Nabi ringkaskan, menunjukkan siapa yang ringkaskan solat malam pun menepati sunnah, siapa yang panjang solat malam pun dia akan menepati sunnah juga. Siapa yang solat malam dia baca perlahan pun sunnah, siapa yang solat malam dia baca kuat pun sunnah juga. Nampak? Nabi mempelbagaikan cabang-cabang sunnah supaya orang ni tidak ada, supaya orang tak anggap benda tu ada ruang yang sempit. Tapi Nabi meluaskan ruang, hadirin. Sama juga macam bacaan-bacaan dalam solat. Nabi memperbanyakkan bacaan dalam solat supaya ada keluasan, ada kelapangan. Ini tidaklah asal kita ingat, oh mungkinlah yang Nabi ajar ni yang wajibnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih saja ketika sujud. Satu, dia tak wajib pun, sunat saja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi lafaz-lafaz yang lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud. Jadi selesai perbahasan kita, hadirin dan hadirat. Jam pun dah pukul 10.50 dan saya esok nak kerja lagi, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekali itu perbahasan kita. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.